Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita kumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Yang mana kita kali terakhir kita bincangkan, kita habiskan alhamdulillah potongan berkaitan dengan kejap. Last sekali kita ambil sampai ayat yang ke 66. Okay. So kita ambil baru ni potongan 64 sampai 66 yang bertajuk berkenaan dengan tajuk celaan Yahudi terhadap Allah Azza wa Jalla. 64 sampai 66 celaan Yahudi terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang kita bincangkan macam mana mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala kata-kata, ya, sebab dalam ayat potongan sebelumnya itu 58 sampai 57 sampai 63 kita ambil yang last kali ayat dia adalah berkaitan dengan apa mereka katakan ataupun yang Allah Taala kata kenapa mereka ni diberikan oleh Allah Taala celaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka pasal dia dalam ayat 57 5156 53 57 sampai 63 kita kata agama ni antara orang yang membuat ejek-ejek, okay, yang benci kepadanya. So hujung ayat tu Allah Taala sebutkan berkenaan dengan orang-orang yang mereka ni perangai tu, sikap dia antaranya adalah watara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwan. Kau lihat banyak di kalangan mereka bersegera kepada dosa dan juga permusuhan, ya, wa aklih musuh, ya, dan juga mereka ni punya mereka punya perbuatan makan dengan batil, makan harta dengan batil. Lebih sama kanu ya'malun, akan dikatakan kemudian laula yanhahumur rabbaniyun al-ahbar, kalaulah menegah mereka para ulama atau ilmuwan yang mempunyai jawatan dan juga para pendeta dari kata-kata mereka yang bersifat dosa dan makan mereka harta yang batil. Tapi namun tidak dibuat oleh golongan tersebut akan larangan kepada kaum berkenaan. Itulah seburuk mereka kerjakan. Dan ayat 64 66 tu kita bincangkan sebenarnya adalah berkaitan dengan kata-kata dosa mereka, atau contohkan apa yang mereka kata terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan Allah Taala berikan jadilah celaan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ni kita akan masuk ayat 67 sampai 67 65 66 kalaulah mereka beriman, itu yang kita terangkan. Kemudian
67 sampai 69, kemaksuman Nabi SAW. Kemaksuman Nabi SAW. Dia akan mula dengan ayat kita belajar ni 67. Maksumnya Nabi SAW. Kemaksuman Nabi SAW, maksum ni tadi, kita tahu Nabi SAW tidak akan silap dalam menyampaikan agama. Dia kadang ada orang salah faham, dia sebut tentang Nabi tak berdosa. Dia tak faham, memang diampunkan dosa para anbiya, tak ada dosa dahulu dan kini akan datang. Cuma sudut kemaksuman mereka, yang mereka takkan silap, takkan salah, adalah pada penyampaian agama. So dia takkan silap menyampaikan agama. Itu yang penting kita faham. Baik, firman Allah Ta'ala ayat 67 dulu. Hari ni kita ambil dia 67 dahulu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikanlah ma unzila ilaika min rabbika, apa yang unzila ilaika min rabbika, diturun kepada engkau, diturun kepadamu, min rabbika, dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, dan kalau engkau tak lakukan, tak sampaikan apa-apa daripadanya, fama ballaghta risalatah, maka tidaklah engkau sampaikan akan risalahnya. Risalah Allah Ta'ala, kalau tinggal satu pun tak sampaikan, maka maksudnya tak sampai semua. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Ta'ala takkan beri hidayah pada kaum yang kafir. Yaqulu Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, kata Ibn Katsir, mukhatiban abdahu wa rasulahu Muhammadan, berfirman Allah Ta'ala berucap kepada, menunjukkan ucapan kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biismi risalati, dengan nama risalah, wa amiran lahu biiblaghi jami'i ma arsalahu Allah bihi, dan memerintahkan kepada baginda untuk menyampaikan ke semua apa yang diutuskan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala utuskan baginda dengannya. Ya Allah utuskan baginda dengannya. Semua sekali, tak boleh ada tinggal. Ini antara dalil sebenarnya yang penting bagi menjawab ataupun menolak segala amalan-amalan, ajaran-ajaran dalam Islam yang tidak datang dari Nabi SAW, dikira sebagai rekaan dan tak boleh diamalkan. Tak boleh kita, sebab kita akan timbul tajuk kalau orang tu datang, dia kata ada amalan tersorok ke tersembunyi ke yang Nabi tak sampaikan, maka orang tersebut telah mendustakan ayat ni. Ayat ni adalah ayat yang mengatakan kalau Nabi tak sampaikan satu benda Nabi sorok, maka Nabi tak sampaikan semua sekali. Okey. Wa qadim tasala salatullah salamu alaihi dzalika, dan telah melakukan, mencontohi, okey, atau mengikuti baginda salawat Allah SWT kata baginda, itu mana arahan Allah untuk menyampaikan semua sekali. Wa qama bihi atammal qiyam, dan baginda melaksanakan dengannya sesempurna-sempurna pelaksanaan. Baginda Nabi tak sorok satu benda pun daripada ayat Quran. Walaupun kalau ikut logik kita, kadang-kadang macam kita sebut kan, bila Nabi pindah ke Madinah, sepatutnya ayat-ayat tentang ahli kitab tu tak usah baca lah. Sebab benda tu akan menyebabkan trigger gaduh dengan orang. Kalau ikut logik golongan liberal, golongan apa yang sesat zaman sekarang, dia kata sepatutnya tak usah sampaikan. Barulah kita tak ada gaduh dengan orang. Kalau kita sampaikan macam ni, orang kafir dengar, orang kafir marah. So buanglah ayat Quran mana yang tak suka. Macam kadang-kadang geng apa ni bercakap, dia kata Quran tentang Yahudi ni, dalam Quran patut dibuang, patut tak dibaca. Dia kata pasal ini zaman sekarang dah bertukar, Yahudi zaman sekarang dah baik. Ini semua ni adalah suara-suara sumbang daripada golongan yang mencintai, tepat golongan yang adalah hati dan kemunafikan, yang mencintai akan orang kafir lebih daripada Muslim.
Okey. Rawal Bukhari, mereka Imam Bukhari. Ni ada dalil dia. Mereka Imam Bukhari. Dia kata mereka Bukhari an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, man haddatsaka anna Muhammadin katama syai'an mimma anzalallahu alaihi faqad kadiba. Barang siapa yang menceritakan pada engkau, Aisyah radhiyallahu anha kata, barang siapa menceritakan pada engkau bahawa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam telah menyembunyikan sesuatu daripada apa yang Allah Ta'ala turun ke atas baginda, maka dia telah berbohong. Wa huwa yaqulu, dan Allah Ta'ala yang berfirman, ayat ni lah, ya ayuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbika. Wahai rasul, sampaikanlah apa turun pada engkau dari Tuhan kau. Maksudnya semua sekali, tak boleh tinggal apa-apa. Hakadha rawahu hahuna mukhtasara. Begini diriwayatkan ia di sini secara ringkas. Okey. Namun yang panjang dan sahih Muslim, waqad akhrajahu fi mawadhi'a min sahihihi mutawwala, dan beliau itu Bukhari telah keluarkan hadis ini pada banyak tempat dan sahih beliau secara panjang lebar. Wa kadza rawahu Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i fi sahihain anha aidha. Demikian juga telah meriwayatkan Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan sahih, dan juga dalam sahihain Bukhari Muslim juga, anha daripada Aisyah anha juga, anha qalat, bahawa dia itu Aisyah anha berkata, law kana Muhammadan katiman min al-Qur'ani syai'a lakatama hadhihi al-ayati. Kalaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menyembunyikan daripada Al-Quran sesuatu, pasti dia sembunyikan ayat ini. Ayat surah Al-Ahzab. Ayat yang ayat yang ke-37. Yang akan nyatakan ayat berkenaan. Itu tukhfi fi nafsika ma Allah mubdih. Engkau sembunyikan apa dalam hati engkau, tidaklah Allah Ta'ala akan mendedahkannya. Wa takhshan nasa, engkau bimbangkan manusia, takutkan manusia. Wallahu ahqqu an takhsyah, Allah lebih layak untuk engkau takut atau bimbang. Ni itu ilmu yang Nabi Allah Ta'ala bagi Nabi ilmu, pengetahuan tentang yang Zainab binti Jahsh akan jadi isteri dia. Bukan yang macam kadang-kadang ada orang kata Nabi sembunyikan perasaan dalaman atau perasaan cinta pada isteri anak angkat dia. Tak. Nabi SAW boleh ambil mana-mana wanita sebenarnya, tapi sebenarnya yang berlaku adalah Nabi sembunyikan akan pengetahuan tentang isteri itu, Zainab tu akan jadi isteri dia. Itu yang disembunyikan. Tu fi nafsika ma Allah mubdi, Allah tak nyatakan. Kerana kau bimbangkan orang ramai, Allah Ta'ala berkata kau bimbang. Surah Al-Ahzab 37. Okey. Rawah Ibn Abi Hatim, dia kata Harun bin Antarah. Ibn Abi Hatim, Harun bin Antarah, an abihi, daripada bapa dia, qala, dia kata, kuntu indan Ibn Abbasin, aku dulu berada di sini Ibn Abbas, faja'ahu rajulun, lalu datang kepada seorang lelaki, faqala lahu, maka lelaki itu kata kepada Ibn Abbas, inna nasan ya'tuna fayukhbiruna anna indakum syai'an lam yubdihi Rasulullah SAW linnas. Sungguhnya dia datang dia kata aku dulu di sini Ibn Abbas, lalu datang kepada seorang lelaki, lalu berkata kepada Ibn Abbas, sungguhnya orang ramai datang kepada kami, lalu memberitahu kami bahawa kamu, engkau dan siapa-siapa bersama engkau ni, ada sesuatu yang tidak tidak dinyatakan ia, ada sesuatu yang tidak didedahkan ia oleh Rasulullah SAW kepada orang ramai. Faqala, maka berkata Ibn Abbas, alam ta'lam anna Allah Ta'ala qad qala ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah disampaikan, apa yang diturunkan kepada engkau daripada Tuhan kau. Okay. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah turun kepada engkau daripada Tuhan kau. Okey, wallahu ma warasana Rasulullah SAW sauda'a fil bayda. Okey, dia kata, demi Allah, kata Ibn Abbas, tidak mewariskan kami Rasulullah SAW kehitaman pada yang putih. Mana tak ada bentuk bercampur aduk.
mana ada putih hitam tak, satu colour je. Tidak ada Rasulullah SAW wariskan kami sauda fi bayda, mana yang hitam pada yang putih, maksud dia tak ada putih yang diberikan ada titik hitam yang tak sampai ke, yang tak jelas ke, tak ada. Itu maksud dia. Semua sekali telah diterangkan oleh Rasulullah SAW daripada agama. Dan sanad dia jayid. Fi sahih Bukhari, dan sahih Bukhari, min riwayat Abi Juhaifah, daripada Abu Juhaifah, dia kata Wahab, nama Abu Juhaifah ni Wahab bin Abdullah As-Sawai. Wahab bin Abdullah As-Sawai qala, beliau berkata, qala qultu li Ali bin Abi Talib, aku telah berkata pada Ali bin Abi Talib, hal indakum syai'un min al-wahyi mimma laysa fil Quran? Adakah ada sekalian sesuatu daripada wahyu yang tiada ada dalam Quran? Faqala la, kata Ali, tidak. Walladhi falaqal habbata wal bara'an nasamata, demi Tuhan yang membelahkan akan biji benih-benih dan menciptakan akan jiwa-jiwa, illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Quran, kecuali kefahaman yang diberikan ia oleh Allah seorang lelaki dalam Al-Quran. Kefahaman tu yang bukan yang mungkin Allah Taala berikan. Wa ma fi hadhihi sahifati, dan apa dalam lembaran ini. Qultu wa ma fi sahifati, apa dalam lembaran ini? Qala al-aqlu, akal. Wa fakaka al-asir wa alla yuqtal muslimu bikafirin. Dia kata kecuali apa dalam lembaran ini. Maksud dia selain daripada apa di Quran, yang lain itu ada tak? Yang tak ada. Dia kata kecuali apa yang kefahaman diberikan Allah Taala kepada seorang lelaki dalam Al-Quran, dan apa dalam lembaran ini. So lelaki tu tanya Ali bin Abi Talib, Wahab bin Abdullah Al-Sawai, dia kata apa dalam lembaran ni? Qultu wa ma fi sahifati? Qala al-aqlu ya. Al-aqlu tu bukan akal, diet tentang diet. Tentang diet pembayaran diet. Yang dalam Quran tak sebutlah berapa jumlah sebagai kan, jumlah dia. Kecuali al-aqlu iaitu diet, tentang diet. Wafakakul asir, dan pembebasan tawanan. Wala yuqtalu muslimun bikafirin, dan tak dibunuh seorang muslim dengan seorang kafir. Dan tidak dibunuh seorang muslim dengan sebab seorang kafir. Okey. Jadi yang mesti bila ditanya Ali bin Abi Talib ada tak benda lain yang daripada selain bukan Quran, ni maksud dia Ali bagi tahu apa yang selain tu, tapi dia kata tak ada kan, kecuali kefahaman diberikan Allah Taala seorang lelaki pada Quran, dan juga apa dalam lembaran ni. Lembaran ni yang Ali pegang tu satu kepingan tulisan, dan bila ditanya apakah dalam tulisan tersebut, dia kata al-aqlu, tentang diet, dan jumlah diet satu ekor unta untuk orang yang lelaki, 50 untuk perempuan, pembebasan hamba, serta janganlah dibunuh seorang muslim dengan sebab seorang kafir. Wa qala az-Zuhri, wa qala al-Bukhari, berkata Bukhari, qala az-Zuhri, okey, telah berkata ini lain tempat lain. Maksud dia daripada tajuk asas, Imam Bukhari telah diriwayatkan daripada Az-Zuhri, dia kata minallahi risalati, daripada Allah risalah. Ni sebenarnya ada seorang lelaki tanya pada Az-Zuhri, Ibn Syah Az-Zuhri ditanya oleh seorang lelaki berkenaan dengan masalah bila Nabi kata laisa minna, bukan golongan kami. Orang yang lempang pipi koyak baju, bukan golongan kami siapa yang mengacungkan pada kami dengan senjata, bukan golongan kami siapa yang tak menghormati orang tua kami, tak menyayangi orang muda kami. Laisa minna kan. Jadi dia cuba nak faham kenapa Rasul kata laisa minna. Jadi ini dah pasal satu berkaitan dengan tajuk akhlak, itu masalah hormat orang tua, sayang orang muda ni, ini akhlak kainan kan. Ada berkaitan yang tajuk tu masalah yang tadi lempang pipi koyak baju tu berkenaan dengan tajuk qadar, iman qadar.
Tapi dalam sama Az-Zuhri bila ditanya sedemikian, macam Imam Bukhari riwayatkan, dia kata dia tunjuk di kepala kejap, kemudian dia angkat kepala, dia kata daripada Allah Ta'ala risalah. Daripada Allah Ta'ala risalah. Mana perutusan agama ni, ajaran ni daripada Allah Ta'ala, perutusan risalah. Wa 'ala rasuli al-balagh. Kata Rasul penyampaian. Kata Rasul menyampaikan. Kerja baginda adalah menyampaikan saja. Wa 'alaina taslim, dan kata kita pula penyerahan. Terima saja. Bukannya sibuk mempersoalkan. Dia tanya, dia cakap macam itulah. Pasal kadang balik pada asal, Nabi suruh tinggal semua benda berkenaan. Orang ni kadang dia nak fikir mana yang lagi teruk, mana yang kurang teruk, mana kalau buat tak apa, hanya makruh saja, mana yang berharam. Sedangkan bila Nabi kata larang, boleh tinggalkanlah. Jangan kita libatkan diri dari situ berkenaan dengan tajuk tersebut. Tak boleh kita masuk sebab kita akan mendedah diri kita untuk kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat salah. Okay, baik. Wa qad syahidat lahu ummatuhu bi balaghi risalati wa adal amanati. Sebenarnya telah menyaksikan kepada untuk baginda, umat baginda tentang penyampaian risalah dan penunaian amanah. Okey, wastantaqahum bidzalika fi a'zamil mahafili. Dan baginda telah minta pertuturan mereka, percakapan mereka dengan perkara itu pada sebesar-besar perhimpunan, itu Hajjatul Wada, ketika Nabi berhimpun dengan para sahabat dalam haji Nabi SAW, Nabi pada tahun ke-10 Hijrah kan, bulan Zulhijjah, 9 Zulhijjah di Arafah, fi khutbatihi yaum Hajjatul Wada, dalam ucapan baginda, khutbah baginda pada peristiwa haji perpisahan. Wa qad kana hunaka min ashabihi nahwa 40 alfan. Telah ada di situ daripada para sahabat baginda lebih kurang 40,000 orang. 40,000 orang ketika mana baginda tunaikan haji. Okey, kama sabata fi sahih Muslimin, macam sabit dalam sahih Muslim, an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah telah bersabda fi khutbatihi yauma idzin, pada ucapan baginda atau khutbah baginda pada hari berkenaan, ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, innakum mas'uluna anni fama antum qailun. So kalian akan ditanya mengenaiku, maka apakah kalian akan katakan? Qalu, mereka berkata, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahawa engkau telah sampaikan, engkau telah tunaikan ini amanah, sampaikan risalah, tunaikan amanah, wa nasahtal ummah, dan engkau telah menasihati umat ini, menasihatkan umat ini. Okey, faja'ala yarfa'u isba'ahu ila sama'. Baginda pun mula mengangkat jari baginda ke langit. Ini jari telunjuk ke langit. Isba'ahu ila sama' wa yankusuha ilaihim, dan baginda tunjuk pada mereka, wa yankusuha ilaihim wa yaqul, dan dia kata, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, ya Allahumma, ya Allah, hal ballaghtu, bukankah aku telah sampaikan? Okey. Ini yang riwayat yang datang lafaz tersebut macam tu. Maksudnya memang Nabi suruh para sahabat isytiharkan tentang Nabi telah sampaikan risalah. Tanya mereka apa akan diorang jawab depan Allah Taala nanti. Ini yang kita kata hujah yang paling keras, yang paling dahsyat. Kalau anda kata orang tu ada macam kisah Gunung Jerai lah, ada aktiviti lain, ziarah kubur selain yang diajar oleh Nabi SAW, dan ajaran tarikat, ajaran suluk, ajaran sufi dan sebagainya, yang mana semua ajaran tadi bukan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, yang reka-reka oleh orang tertentu dijadikan dalam core ajaran Islam, isi kandungan ajaran Islam. Ini sangat masalah lah. Sebab ayat ni menafikan, ayat ini dengan jelas menafikan kebolehan mereka untuk memasukkan apa-apa daripada agama. Untuk kononnya ada benda Nabi rahsiakan, tak bagi pada orang semua orang, bagi orang tertentu saja. Contoh macam amalan tarekat, dan Nabi cuma ajar pada Abu Bakar ajar pada Salman ajar pada sekian-sekian sebagainya. Itu semua tak adalah pembohongan yang nyata. Okay? Baik. Sebab ini adalah dalil yang sangat keras tentang tajuk ni. Soalan kita tuduh Nabi tidak amanah, tak sampaikan agama pada semua, bukan sampaikan agama pada orang tertentu saja. Okey. Warawa Imam Ahmad riwayatkan an Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW fi hajjatul wada, dalam haji perpisahan baginda. Haji perpisahan yang Nabi baginda hadir, itulah pertama dan terakhir baginda tunaikan haji bersama umat Islam. Iaitu ya ayuhan nas ayyum hadha, wahai manusia sekalian, hari apakah ini? Qalu yaumu haram, qalu yaumu haramin, ini hari haram. Ya, hari itu yang punya kehormatan besar Allah Taala, itu hari Arafah. Qala ayyu baladin hadha, negeri manakah ini? Qalu baladun haramun, negeri haram. Qala, negeri tanah haram, tanah Mekah, ya, tanah haram. Qala fa ayyu syahrin hadha, bulan manakah ini? Qalu syahrun haramun, bulan haram, itu bulan Zulhijjah. Qala, Nabi kata apa? Qala baginda bersabda, fa inna amwalakum wa dima'akum wa aradakum alaikum haram. Maka sesungguhnya harta kalian, darah kalian, maruah kalian, ke atas kalian sendiri, mana sama kalian, adalah haram. Mana saudara kita yang se-Islam, dia punya harta dia, darah dia dan maruah dia adalah haram untuk disentuh oleh siapa pun. Kita punya haram kat atas dia, dia punya haram kat atas kita. Kahormati yaumikum hadha, seperti kehormatan, seperti keharaman hari kamu ini. Fi baladikum hadha, dalam negeri kamu ini. Fi syahrikum hadha, dalam bulan kamu ini. Thumma adaha mirar, dengan baginda ulang lagi sekali, ulang ini berkali-kali soalan tu. Kemudian thumma rafa'a isba'ahu ila sama', kemudian baginda angkat jari baginda ke langit, ya. Faqala, baginda bersabda, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, bukankah aku dah sampaikan? Bukankah aku dah sampaikan? Miraran berkali-kali. Qala, berkata perawi, yaqul Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, wallahi, demi Allah, innaha lawasiyatun ila rabbih azza wa jalla. Sungguh ia adalah pesanan kepada Tuhannya azza wa jalla. Okey. Ini adalah pesanan yang ditunjukkan kepada Allah azza wa jalla. Thumma qala, kena baginda bersabda, ala, ketahuilah, falyuballigh syahidu al-ghaiba, hendaklah menyampaikan orang yang hadir kepada yang tak hadir. Ya. Hendaklah menyampaikan pesanan aku ini, siapa yang hadir kepada siapa yang tak hadir. Siapa yang hadir kepada siapa yang tak hadir, sampaikanlah. La tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian patah balik sesudah ketiadaan aku nanti seperti orang kafir. Yang kerja kalian nanti ya dari ba'dukum liqab ba'din, yang menetap sebahagian kalian tengkuk sebahagian yang lain, bertelagah sama sendiri sampai berbunuh-bunuhan, kan, selepas aku tak ada nanti. Ini arahan Nabi SAW, kan. Waqad rawal Bukhari nahwahu, Bukhari pun telah riwayatkan seumpama macam Imam Ahmad riwayatkan ni. Okey. Wa qaulu firman ta'ala, lepas tu dah ayat bersama, sampaikanlah apa yang sampai kepada engkau, apa itu daripada kau, daripada Tuhan kau. Wa illam taf'al, qauluhu, firman ta'ala, dan jika kau tak sampaikan, fama ballaghta risalatah, maka tidaklah kau sampaikan risalahnya. Okay. Ayat ni, wa illam tuaddi ilan nasi ma arsaltuka bihi, ini, dan jika tidak engkau tunaikan kepada manusia, sampai kepada manusia apa yang aku utuskan kau dengannya, fama ballaghta risalatahu, maka engkau tak sampaikan pun risalahnya. Ai wa qad alima ma yatarattabu ala dhalika law waqa'a. Okey. Dan Allah Taala pun tahu sebenarnya, telah tahu apa yang tersusun ke atas itu kalau ia terjadi. Mana bila Nabi sampaikan baginda sendiri pun tahu apa yang tersusun di atas itu, apa kalau dia terjadi. Kalau terjadi dia tidak sampaikan risalah, maka Allah Taala tak terima tugasan baginda telah selesai. Ini baginda selesaikan tugas, maksudnya tak ada apa tersorok daripada agama. Kerana dia kata orang tu kata agama Islam ni ada zahir, ada batin, maka dia telah kufur dengan ayat ini. Dan dia bahkan telah menuduh Nabi SAW tidak amanah dan menyampaikan agama. Wa qawlan firman lepas tu, wallahu ya'simuka minan nas, Allah lah yang melindungi engkau, hai Muhammad, daripada manusia. Ai balligh anta risalati, sampaikanlah engkau wahai Muhammad risalahku. Wa ana hafizuka wa nasiruka wa muayyiduka ala a'daika wa mudhaffiruka bihim. Dan akulah yang akan pelihara engkau. Sampaikanlah risalahku hai Muhammad. Dan akulah yang lindungi engkau, jaga engkau, tolong engkau dan bantu engkau ke atas
musuh-musuh engkau dan juga menjayakan engkau ke atas mereka. Wa muzaffiruka bihim, memenangkan engkau terhadap mereka. Fala takhaf, janganlah kau takut, wala tahzan, kau bimbang. Falan yasila ahadun minhum ilaika bisu'in yu'dhik, maka takkan sampai kepada seorang pun di kalangan mereka kepada engkau dengan keburukan untuk menyakiti engkau. Okey. A'da'uka wa mudhfiruka bihim, maka takkan sampai seorang pun di kalangan mereka kepada engkau dengan keburukan yang akan menyakiti engkau. A'da'uka, di kalangan musuh-musuh engkau, takkan seorang semua sampai. Macam ini, macam ni terulang 2 kali ni. Okey, falan yasila ahadun minhum ilaika bisu'in yu'dhik. Maka takkan sampai seorang pun di kalangan mereka kepada engkau dengan gangguan atau penyakitan yang menyakiti engkau, dengan keburukan yang akan menyakiti engkau, takkan boleh sampai-sampai. Okey. Jadi ayat ni sebenarnya ayat yang menjamin. Ni saya ingat waktu kami dia malu, ada orang tanya, dia kata, Syekh, dia kata, kenapa engkau ada banyak pengawal? Dia kata, kan kau tak ikut macam Umar ke, macam para sahabat ke? Dia kata pasal para sahabat tak ada pengawal itulah. Dia tak dia kata Umar dapat sampai kepada dia pisau ataupun belati Abu Luluh Al-Majusi. Sebalik pada asal kita ambil asbab, macam kita masuk perang pakai baju besi. So Nabi, kita kata Nabi tak ada pengawal. Nabi pada asalnya ada pengawal. Kemudian bila mana turun ayat ini, ayat 67 surah Al-Maidah ni, ketika itulah Nabi SAW tidak lagi pakai pengawal. Ni kena ingat Nabi SAW pernah ada pengawal. Kita waqad kana Nabi SAW qabla nuzuli wa hadhihi al-ayati yuhrasu. Dan dahulu Nabi SAW sebelum turun ayat ini, baginda dikawal, dijaga. Ada pengawal jaga dia. Kama rawa Imam Ahmadu, macam mana Imam Ahmad, anna Aisyah kanat tuhaddithu. Wa Aisyah anha dahulu menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahira zat lailatin wa hiya ila jambihi. Bahawa Rasulullah SAW telah berjaga pada satu malam, dan dia itu Aisyah di sebelah baginda. Qalat, berkata Aisyah, faqultu ma sya'nuka ya Rasulullah, apa hal engkau wahai Rasulullah, apa kena dengan engkau wahai Rasulullah, apa hal engkau wahai Rasulullah? Qala, baginda bersabda, laita rajulan salihan min ashabi yahrisuni lailata, alangkah baiknya seorang lelaki yang soleh di kalangan sahabatku mengawal aku atau menjaga aku malam ini. Qalat, berkata Aisyah, fabaina ana ala dhalika, okey, maka sedang mana aku pada keadaan itu, idh sami'tu sautas silah, okey, tiba-tiba aku terdengar bunyi senjata, maksudnya macam bunyi pedang lah, ataupun pedang belaga dengan dekat badan, bunyi senjata. Faqala, baginda bersabda, man hadha, siapa ini? Faqala ana Sa'd bin Malikin. Dia kata Sa'ad bin Malik, aku Sa'ad bin Malik. Faqala ma ja'a bika, apa yang bawa engkau datang itu sini? Qala ji'tu li ahrusaka ya Rasulullah. Aku datang untuk mengawal engkau wahai Rasulullah, menjadi penjaga engkau wahai Rasulullah. Qalat, berkata Aisyah tu, fa sami'tu ghatita Rasulullah SAW fi naumihi, aku mendengar dengkuran Rasulullah SAW dalam tidur baginda. Mana nyenyaknya baginda tidur sampai berdengkur. Okay, dengkur dalam tidur baginda. So baginda tidur dan baginda tidur dan nyenyak kerana ada pengawal tadi. Akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari juga Muslim. Okey. Wa Rabi Ibn Abi Hatim an Aisyah qalat, dan dalam ceritakan Ibn Abi Hatim daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhrasu hatta nazalat hadhil ayatu. Dia kata dahulunya Nabi SAW dikawal atau dijaga, dijaga, tak ada pengawal menjaga baginda, sehinggalah turun ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas, Allah lah melindungi kau daripada manusia. Konsekuensi bila Nabi SAW sampaikan apa yang turunkan, maka manusia akan musuhi baginda, terutama munafik, golongan kafir, golongan ahli kitab.
Okay? Yang mana yang mereka benci pada baginda SAW, mereka cuba untuk bunuh baginda. Musyrikin lah. Jadi Nabi SAW menyampaikan dia tak boleh ada ketakutan, tak boleh bimbang tentang gangguan manusia. Maka Allah Ta'ala beri jaminan, wallahu ya'simuka min nas, Allah Ta'ala lindung kau daripada orang ramai. Qalat, berkata Aisyah tu ketika turun ayat ini, fa akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-qubbati, lalu telah mengeluarkan Nabi SAW kepala baginda daripada kubah, daripada kemah. Kubah tu kemah Nabi keluarkan muka baginda daripada kemah tu. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas insarifu, wahai manusia sekalian, bersurailah, faqad asamanillahu azza wa jalla, maka sungguh telah melindungi aku Allah azza wa jalla, dah lindung aku, telah melindungi aku Allah azza wa jalla. Rawahu at-Tirmidzi wa Sa'id bin Mansur wa Ibn Jarir wal Hakim. Kemudian hadis ni at-Tirmidzi, Sa'id bin Mansur dan Ibn Jarir serta Hakim. Qala at-Tirmidzi, berkata Tirmidzi, hadithun gharibun, ini hadis yang gharib, ini jalan periwayatan dia satu. Wa qala al-Hakim, okay? Hakim kata sahih isnad, hadis ni sanad dia sahih, walam yukhrijahu, dan Bukhari Muslim tidak keluarkan hadis ini. Okey. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya baginda dilindungi ini memang banyak peristiwa, okey. Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran Karim datang, dan dari kitab sirah kalau kita baca pun memang Allah lindung baginda SAW. Okay. Min ismatillahi azza wa jalla li rasulihi SAW hifzuhu lahu min ahli Makkah wa sanadidiha wa hussadiha wa mu'anidiha wa mutrafiha. Di antara perlindungan Allah azza wa jalla untuk Rasulullah SAW adalah penjagaannya untuk baginda daripada penduduk Mekah. Dan juga kepala-kepala penentang baginda di Mekah, orang-orang dengki baginda di Mekah, dan juga orang-orang berdegil terhadap baginda di Mekah, serta orang-orang yang mewah-mewah yang berharta di Mekah. Ma'asyiddati adawati wal baghdati wa nasbal muharabati lahu lailan wa nahara, berserta dengan bersangatan permusuhan dan kebencian dan juga menegakkan peperangan, dan kira angkat panji perang lah terhadap baginda malam dan siang, siang dan malam dan siang, ya. Tapi dia tak boleh bercuit baginda sallam. Bima yakhluquhu Allah Ta'ala min al-asbabil azimati biqadarihi wa hikmatihi al-azimati. Dengan Allah Ta'ala pelihara baginda dengan apa yang Allah ciptakan, ciptakan ia daripada punca-punca yang agung, dan qadarnya dan hikmahnya yang hebat. Fasadahu fi ibtida'i risalati bi ammihi Abi Talib, maka Allah Ta'ala lindung baginda pada permulaan risalah baginda dengan bapa saudara baginda Abu Talib. Idh kana ra'isan muta'an kabiran fi Quraisy, kerana tatkala dulu Abu Talib adalah ketua yang ditaati, yang besar di tengah-tengah Quraisy. Khalaqallahu fi qalbihi mahabbata tabi'atan, Allah ciptakan jadikan dalam kalbu Abu Talib kecintaan yang tabi'i, yang semula jadi, li Rasulillah SAW, kepada Rasulullah SAW, la syar'iyyata, bukan yang syar'i. Yang kita cinta ni cinta Rasul dengan syar'i, kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kenal pun kita belajar untuk kenal, tak ada perasaan pun kita cari jadikan perasaan tu muncul. Sedangkan yang pada Abu Talib sayang daripada Nabi SAW adalah tabi'i, okay, bukan syar'i. Kalau syar'i dia akan ada ganjaran pahala dan sebagainya. Walau kana aslama lajtara alaihi kufaruha wa kibaruha. Kalaulah dia masuk Islam, dan saya beranilah ke atas baginda, ke atas Abu Talib sendiri, orang-orang kafir Mekah dan juga pembesar-pembesar Mekah. Walakin lamma kana bainahu bainahum qadrun mushtarak fil kufri. Okey, tapi oleh kerana ada di antara Abu Talib dengan orang-orang kafir Quraisy ni kadar perkongsian dalam kekufuran, mana sama-sama kufur. Habuhu wahtaramuhu, mereka rasa hebat terhadap dia, merasa dia hebat dan juga menghormati dia. Falamma mata ammuhu Abu Talibin nala minhul musyrikuna adan yasira. Bila mati bapa saudara dia Abu Talib, maka kenalah kepada baginda, mencapailah kepada baginda orang-orang musyrik gangguan yang sedikit.
Thumma qaidallahu lahu ansar. Allah Ta'ala jadikan tentukan untuk baginda orang-orang Ansar. Fabaya'uhu 'alal Islam. Lalu mereka bai'ah baginda ke atas Islam. Wa 'ala ay yatahawwala ila darihim, dan ke atas hendaklah baginda berpindah ke negeri bagi mereka, itu Madinah. Wa hiyal Madinah tu, itu Madinah, Madinah. Falamma sara ilaiha mana'uhu minal ahmari wal aswadi. Lalu mereka baginda berada, dah jadi di tengah-tengah, dah pergi ke Madinah, mereka pun lindung baginda daripada ahmar wa aswad, daripada orang kulit merah, kulit hitam. Mana semua bangsa lah. Daripada semua bangsa, Arab dan bukan Arab. Kullama hamma ahadun minal musyrikin aw ahlil kitabi bisu'in kadahu Allahu wa radda kaidahu alaihi. Dan sekali mana pula inginkan seseorang yang musyrik atau ahli kitab dan ahli kitab terhadap baginda nakkan keburukan, Allah Taala mereka diperdaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kembalikan tipu daya golongan orang tersebut kepada diri sendiri. Walamma kadahu al-yahudu bisihri hamahullahu minhu. Dan bila membuat hilah, membuat perancangan orang Yahudi dengan menyihir baginda, Allah Ta'ala lindung baginda daripada mereka. Wa anzala alaihi suratai al-mu'awwidhatain dawa'a lidzalika da'. Allah Ta'ala turunkan ke atas baginda dua surah, itu Al-Falaq dengan An-Nas, okay, mu'awwidhatain, sebagai penawar daripada penyakit itu. Walamma sammal yahudu dhira'al tilka syati bi Khaybara. Dan bila meletakkan racun Yahudi peha kambing, peha kambing tapi peha berdepan, bukan berbelakang. Kalau belakang fakhidh lah, depan zira'. Peha kambing berkenaan di Khaybar, a'lamahullahu bihi. Dan Allah Ta'ala diberitahu baginda tentang racun tersebut. Wa hamahu minhu, dan Allah Ta'ala lindung baginda daripadanya. Dan baginda tak mati. Ada sahabat yang makan mati, Nabi tak mati. Okay, tak mati kerana makan akan kambing tersebut. Walihada ashbahun kathiratun jidda. Dan untuk yang macam ni, seumpama ini, ada banyak sangat. Yatulu dzikruha, yang panjang untuk sebutan dia. Kita cerita panjang sangat, dia kata. Yang mana diselamatkan baginda daripada perancangan ataupun tipu daya atau helah orang-orang musuh-musuh baginda, yang Allah Ta'ala lindung baginda SAW. Tapi yang ketika mana ayat ni turun, waktu tu Aisyah radhiyallahu anha dah bersama Nabi SAW, memang ia adalah dihentikan baginda daripada ada para pengawal di kalangan manusia. Allah Ta'ala dah lindung baginda dengan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Dia kata wakil satu Ghawras bin Harith masyhurun fi sahih. Okay. Dan kisah Ghawras bin Harith masyhur dalam hadis yang sahih. Ghawras bin Harith ni kita ingat. Oh, kisah yang Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki dengan pedang. Jadi Nabi tengah tidur dengan para sahabat. Okay, jadi itu kisah yang masyhur juga. Ya, kisah masyhur. Ghawras bin Harith ni diacukan pedang pada Nabi SAW ketika mana dalam perang Zatul Riqa'. Kan, Nabi SAW duduk dekat satu pokok, baring kat situ, seorang lelaki musyrik datang dan dia ambil pedang Nabi. Dia kata, kau takut aku? Nabi kata, tak takut. Dia kata, siapa halang kau dari aku? Dia kata, Allah. Ketika itu jatuhlah pedang tersebut daripada tangan lelaki berkenaan. Okey, itu kisah masyhur, itu masyhur. Warawa Ibnu Bardawih an Abi Hurairah, telah meriwayatkan Imam Bardawih daripada Abu Hurairah anhu, qala, beliau berkata, kunna idza sahibna Rasulullah SAW fi safarin. Dia kata,
kami dahulu, kisah ni lah, kisah Gharas bin Haris ni. Kami dahulu apabila kami mendampingi, menemani Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, tarakna lahu a'zama syajaratin wa adhallaha. Kami tinggalkan untuk baginda pokok paling besar dan paling redup. Fayanzilu tahta, baginda akan turun pada di bawah pokok tersebut. Fanazala dhata yawmin tahta syajaratin wa 'allaqa sayfahu fiha. Dan baginda telah singgah pada sebatang pokok dan baginda gantung pedang baginda pada pokok tersebut. Faja'a rajulun fa akhadahu. Lalu datang seorang lelaki, dia ambil pedang baginda SAW, diambilnya ambil pedang baginda. Faqala, maka dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, may yamna'uni may yamna'uka minni, siapakah yang akan halang pelindung kau daripada aku? Faqala Rasulullah SAW, maka baginda SAW bersabda, Allah yamna'uni minka, ta'is safe. Okay? Allah yang lindung aku daripada engkau. Letakkan pedang tu. Fawadahu, dia pun letakkan pedang berkenaan. Fa'anzalallah, maka Allah Ta'ala pun turunkan. Allah Azza wa Jalla turunkan, wallahu ya'simuka minan nas, Allah Ta'ala lindung kau, hai Muhammad, daripada orang ramai, daripada manusia. Perbuatan para sahabat tinggalkan Nabi sampai lelaki itu sempat datang ambil pedang pun menunjukkan bahawa mereka telah tinggalkan baginda SAW sebab janji Allah Ta'ala untuk lindung baginda. Okay. Rawahu Abu Hatim, dia kata Ibn Hibban dan juga Ibn Hibban dalam sahih beliau. Warai Imam Ahmad riwayatkan an Ja'dah wa Ibnu Khalid bin Simmati Al-Jashami. Ibnu Khalid bin Simmati Al-Jashami qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku dengan Nabi SAW, wa ra'a rajulan saminan, dan dilihat seorang lelaki yang besar, yang gemuk. Faja'ala an-nabi yumi'u ila batnihi bi yadihi yaqulu, lalu baginda mula mengisyaratkan kepada perutnya dengan tangan baginda, dan baginda kata, law kana hadha fi ghairi hadha lakana khairan laka, kalau ini bukan pada tempat ni, ia lebih baik untuk engkau. Qala fa utiya an-nabi bi rajulin qafilin, lalu datang dibawa kepada Nabi SAW bi rajulin faqila, mana Nabi dengan sembang macam tu, bila datang seorang dia kata dibawa kepada Nabi SAW dengan seorang lelaki, lalu dikata kepada baginda, hada arada an yaqtulak, okey, ini lelaki ni nak bunuh engkau, dia kata. Faqala lahu nabi, okey, dia kata, lalu bersabda kepada Nabi SAW, lam tura, mana engkau takkan boleh ataupun maksud amat ni. Oh, jangan, dia apa, lam tura, engkau tak perlu. Al-Fazak. Dia berkata jangan takut. Dalam riwayat ini datang apa, dia diulang 2 kali. Lam tura, walau aradta dzalika. Okey. Kalaulah tak perlu takut. Kalaulah engkau nak akan buat itu bunuh aku, lam yusallit kallahu aliyya. Allah takkan kuasakan engkau ke atas aku. Takkan kuasakan kau ke atas aku. Maka kau takkan boleh akan bunuh aku, kata Nabi kepada lelaki tersebut. Okay. Okay. Cuma yang dinakkan bahagian akhir hadis ni. Bahagian awal tu perbuatan lain lah. Sa'dah Ibnu Khalid bin Simmah Al-Jashami Al-Basri. Ni hadis mursal ni. Oh, sahabi lah. Okay, tak, dia sahabi. Ja'dah sahabi. So, dia kata apa dia, maksudnya dibawa kepada Nabi 2 orang. Dia mula-mula dua nampak lelaki gemuk tu. Kemudian yang kedua tu yang lelaki ditangkap kata nak bunuh Nabi. Nanti Nabi kata lam turak. Yang kamu takut, jangan takut.
lau aradta dzalika, kalau kau nak itu pun, Nabi kata, takkan kuasa Allah Taala kuasakan ke atas aku. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW sangat percaya dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perlindungan Allah Taala adalah dia adalah sangat benar. Nabi percaya, bahkan sampai Nabi hentikan penjagaan para pengawal kepada baginda SAW. Okay. Wa qaulu, dan dikata firman Allah Taala lepas tu, innallaha la yahdil qaumal kafirin. So Allah tak beri hidayah pada kaum kafir. Ai baligh anta, sampaikan engkau hai Muhammad, wallahu alladhi yahdi man yasha, dan Allah beri hidayah pada siapa yang dia nak. Beri sampaikan saja. Kan masalah orang tu dapat hidayah ke tidak, itu Allah Taala yang beri hidayah kepada dia. Okey. Itu wa yudillu man yasha, dan Allah Taala sesatkan siapa dia nak. Kama qala ta'ala, macam firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Kan laisa 'alaika hudahum. Bukan ke atas engkau hai Muhammad beri hidayah kepada mereka. Wallahu yahdi man yasha'u. Allah Taala beri hidayah pada siapa dia kehendaki. Okey, wa qala, dan Taala nyatakan surah Ar-Ra'd 240, fa innama 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Hai Muhammad, ke atas engkau, maka sungguhnya ke atas engkau hanyalah penyampaian, dan ke atas kami penghisaban. Dan hisab amal tu kami akan buat. Adapun kau hanya menyampaikan sahaja. Tapi kita tekan dekat sini memang apa yang disebut tentang Nabi SAW, tentang mereka ni, itu yang Allah Taala lindung baginda daripada gangguan mereka. Okay, baik. Sambung ya. Sikit ya. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okey. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل, katakan hai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lastum ala syai', kalian tidak ada atas apa-apa. Ini macam ulangan pasal ayat sebelumnya. Dalam ayat yang sebelumnya, sekejap. Ayat yang 66. Katanya walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Itu yang Allah Ta'ala sebut kat sini. Allah Ta'ala sebut ulang lagi ingatan. Katakan hai Muhammad, ya ahli kitab, wahai ahli kitab, lastum ala syai'in, kalian tidak ada atas apa-apa. You are upon nothing. Tak ada apa-apa nilai, tak ada apa-apa kedudukan. Hatta tuqimut Taurat wal Injil, sampailah kalian melaksanakan Taurat dan Injil. Wa ma unzil ilaikum min rabbikum, apa diturun pada kalian daripada Tuhan kalian. Ini Quran. Jangan wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra, dan pasti menambah banyak ramai di kalangan mereka, apa diturun pada engkau Muhammad dari Tuhan engkau, tambah mereka ni melampau dan tambah mereka kufur. Okay. Maka hai Muhammad, fala ta'asa 'alal qaumil kafirin, ini ada janji Allah Taala, itu akan jadi, maka janganlah engkau hai Muhammad rasa sesal ke atas orang yang kafir. Okay. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang yang hadu.
Ini apa dia mengaku Yahudi lah. Was-Sabiun, golongan Sabiun, wan Nasara, dan orang Nasrani pada zaman mereka. Yahudi zaman Musa, Sabiun zaman dia, Nasrani zaman Isa. Yang semua tadi yang beriman, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihah. Yang beriman dengan Allah dan hari akhirat serta beramal akan yang soleh, beramal yang soleh. Mengamalkan akan melakukan yang amalan yang soleh. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tiada ketakutan ke atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ini bukan ayat berkenaan dengan pluralisme agama. Tapi ini adalah ayat peringatan berkenaan dengan dengan masalah hukum Allah Taala yang panggil dilaksanakan kepada semua orang yang beriman dengan Muhammad, yang beriman dengan Musa, beriman dengan Isa, beriman mana-mana para anbiya. Hukum dia adalah beriman, mereka kena beriman dengan Allah, hari akhirat, dan beramal soleh. Maka untuk mereka ganjaran apa yang Allah Taala janjikan. Dia tak ada hukum lain. Bukan waktu kita umat Muhammad tak beramal tak apa, itu tak ada, tak wujud. There no such thing. Okay. Yaqulu ta'ala, subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, qul, katakan hai Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, lastum ala syai'in, kalian tidak ada atas apa-apa, ai minad din, daripada agama. Kalian tidak ada apa-apa di atas agama mana pun, hatta tuqimut Taurat wal Injila, sampailah kalian melaksanakan Taurat dan Injil. Ai hatta tu'minu bi jami'i ma bi aidikum, sehinggalah kalian beriman dengan semua apa di tangan kalian. Minal kutubil munazzalati, daripada kitab yang diturunkan, minallahi alal anbiya, daripada Allah ke atas para nabi. Wa ta'malu bima fiha, dan kalian beramal dengan apa dalamnya. Wa mimma fiha, dan di antara apa dalamnya adalah al-amru bittiba'i Muhammadin SAW wal imanu bihi. Di antara apa dalamnya adalah perintah untuk mengikuti Muhammad SAW dan beriman dengan bima ba'athihi, dengan perutusan baginda. Waqtida'i bi syari'atihi, dan juga mencontohi atau mematuhi terhadap syariat baginda. Walihada qala Mujahidun, ini kata Mujahid, fi qawlihi, pada firman Allah Ta'ala, wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan apa turun daripada kalian daripada Tuhan kalian, yakni Al-Quran Al-Azim. Dimaksudkan kat situ adalah Quran yang agung. Itu sebab kenapa disebutkan tambahan tu. Dalam ayat 65 tu macam tu juga. Kan? Juga macam tu juga. Kalau mereka beriman mereka melaksanakan Taurat kan. Okay. Ada Injil dan apa turun pada mereka pun disebut Quran. Okay. Wa qawlu ta'ala firman lepas tu, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Okay. Dan pasti akan menambah ramai di kalangan mereka apa yang turun padamu daripada Tuhanmu, apa turun padamu daripada Tuhanmu, hai Muhammad, mereka tambah melampau, tambah kufur. Taqaddama tafsiruhu, telah berlalu tafsir dia dalam ayat yang ke 64 66. 64 66 kat situ dah bincangkan dah. Saya kata ulang balik ini macam ingatan semula tentang apa yang mereka masih lagi dicuba untuk dipujuk. Maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, yang terjadi itu bukan sebab engkau uslub tak pandai, bukan sebab kerana salah cara dakwah, tak ada. Pasal itu adalah tabi'i yang tak jadi kepada mereka. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka jangan engkau rasa sesal hai Muhammad kata orang yang kafir. Fala tahzan 'alaihim. Okey, jangan engkau bersedih ke atas mereka. Wala yahidanna kadzalika minhum. Dan janganlah menyempitkan kau, mensesalkan kau itu daripada mereka. Sikap mereka tu, yahidanna ay la yuz'ijanna, janganlah mengganggu engkau. Okey, jangan mengejutkan engkau. Kadang-kadang macam zaman sekarang lah, orang lupa berkenaan dengan tajuk, kita hanya menyampaikan hidayah daripada Allah. Sebagai manusia sering kadang salah faham, dia kata sering salahkan uslub, dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala tak bagi. Sebab Nabi adalah orang yang paling betul uslub membuat panduan Allah Ta'ala. Sebelum sampai masanya, maka itulah patut dia baginda bersabar menunggu kemenangan daripada Allah Ta'ala. Kita, banyak di kalangan kita ni tak sabar. Suka nak cari buat postmortem, apa pasal gagal, start to blame. Kan memang bukan waktunya. Kita cari apa point, tapi dalam masa sama kita tahu bahawa ini bukan masanya lagi, Allah Ta'ala tak beri lagi kemenangan. Itu baru betul. Okay.
Thumma qala, Allah Ta'ala firman lepas tu, innal ladina amanu, orang-orang yang beriman, wahumul muslimun, orang Islam, wal ladina hadu, dan orang yang hadu mengaku mereka apa hadu itu Yahudi, itu wahum hamalatut Taurah. Okey, mereka adalah orang-orang yang membawa atau pemikul Taurat. Wasabiuna, okey, ya sabiun ni lamma tal faslu hasun al atfu birraf'i. Okey, dia bila dah lama panjang sangat pemisahan, elok diatafkan dengan rafa'. Okey, ataf dengan rafa'. Dia pasal kat situ innal ladina amanu wal ladina hadu, waktu wasabiin patutnya, sebab inna dia akan menjadikan apa-apa isim lepas dia mesti jadi mansub. Alladina tak nampaklah. Dia mabni. Walladina sama juga, tapi as-sabiun tu patutnya as-sabiin. Tapi as-sabiun sebab apa? Sebab kat sini Ibn Katsir berterangkan, dia kata tak panjang sangat dia punya fasal di antara inna dengan kalimah tersebut, ada dua isim yang lain, maka elok diatafkan dengan rafa'. Wasabiun ni ta'ifatun minan nasara wal majus. Dia satu kumpulan daripada Nasrani dan Majusi. Laisa lahum din, mereka tak ada agama. Tak ada agama tetap. Qalahu Mujahid, ni pendapat Mujahid bin Jabr. Wa anhu daripada Mujahid bin Jabr juga, minal yahud wan majus, dikenal Yahudi dan Majusi. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, minal yahud wan nasara. Mana sabiun ni daripada Yahudi Nasrani. Qala Qatadah, berkata Qatadah, hum qaumun ya'budun malaikata. Mereka adalah satu kaum yang menyembah para malaikat. Wa yusalluna ila ghairil qiblati, okey, dan mereka solat kepada selain kiblat. Wa yaqra'una az-zabur, namun mereka membaca Zabur Daud mereka baca. Wa qala Ibn Wahb, okey, berkata Ibn Wahb, akhbarani Ibnu Abi Zinad. Ya, Ibnu Abi Zinad kata, an abihi, daripada bapa dia Abu Zinad, qala as-sabiun, sabiun ni qaumun mimma yalil Iraq. Dia kata satu kaum yang berdekatan dengan Iraq. Wahum Bakuthi. Mereka ni Bakuthi. Wahum yu'minuna bin nabiyyin kullihim. Mereka beriman dengan Nabi semua mereka. Wa yasumuna kulla sanatin 30 yawma. Mereka puasa setahun 30 hari. Wa yusalluna ila al-Yaman. Mereka solat ke arah Yaman. Kulla yawmin 5 salawatin. Pada setiap hari 5 solat. Wa qila ghairi dhalika. Ada kata macam tu. Lain-lain lah. Yang pentingnya mereka mungkin ada hint ataupun kedipan cahaya hidayah pada mereka satu masa dahulu. Macam Yahudi, macam Nasrani. Wa aman Nasara, adapun Nasrani fa ma'rufun, mereka dikenali. Wa hum hamalatul Injil. Mereka adalah pemikul Injil. Okey, apa maksud ayat ni? Al-maqsudu, wal maqsudu yang dimaksudkan ayat ini adalah anna kulla firqatin amanat billahi wal yawmil akhir wa huwa al-ma'ad wal jazaa'u yaumiddin. Bahawa setiap kumpulan yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan hari akhirat itu adalah al-ma'ad, hari kembali, dan juga pembalasan, iaitu hari perhitungan amal, iaitu wa amilat amalan salihah, dan beramal amalan salih. Wa la yakunu dhalika kadzalika hatta yakunu muwafiqan li syariati Muhammadin. Namun tidaklah mereka itu sedemikian, itu jadi sedemikian amal soleh tu sehinggalah ia menjadi bertepatan dengan syariat Muhammad. Ba'da irsali sahibiha, yang setelah diutuskan tuannya, orang tuan syariat tersebut, orang syariat itu berkenaan itu Muhammad SAW, al-mab'uthi ila jami'ith thaqalain, yang diutuskan kepada semua jin dan manusia, yang diberikan tanggungan itu jin manusia. So dia, kalau ketika zaman sebelum Muhammad diutuskan, mereka cukup dengan 3 tadi, iman dengan Allah, hari akhirat, dan juga beramal soleh. So diorang tak kira Yahudi ke Nasrani ke Majusi ke apa benda sekalipun, dia ada 3 sifat tadi, maka dia ada peluang untuk mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lepas Muhammad diutuskan, amal soleh tadi ikut Muhammad punya aturan. Okay, faman tasafa bidzalika, maka siapa yang bersifat dengan itu, fala khaufun alaihim, maka kita ada ketakutan ke atas mereka, fima yastaqbilunahu, pada apa mereka hadapi pada masa akan datang. Wala ala ma taraku wara'a zuhurihim, dan tidak juga pada apa mereka terlepas di belakang mereka. Okey, tidak mereka bimbang ke atas apa yang mendahului mereka, dan tidak mereka ke atas apa yang mereka tinggalkan di belakang mereka. Wala hum yahzanun, mereka tak akan bersedih, tak akan bersedih dengan apa terlepas. Qad taqaddama al-kalamu ala nadhiratiha
fi surah Al-Baqarah. Kita telah berlalu perbincangan di atas umpama ayat ini. Surah Al-Baqarah beberapa kali diulang, ayat fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ni diulang. Nanti ayat 161 Al-Baqarah ada datang tentang perkara ni. Okey. Bima aghna an i'adatiha hahuna, dengan apa yang mencukupi daripada pengulangannya di sini. So tak perlu kita ulang balik. Kita dah bincang di surah Al-Baqarah hari tu. Kita surah Al-Baqarah ketika ayat 38 tafsir ayat ni daripada ayat 38 116 surah Al-Baqarah. Okey, juga di sisi ayat 62, 162 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Itu ayat diulang ayat ni. Ya, alhamdulillah kita habiskan potongan kemaksuman, keperlindungan Nabi SAW, dan juga maksumnya Nabi daripada tersilap dalam menyampaikan agama. Baik, wallahu alam. Kita ada soalan ke? Tak ada soalan, alhamdulillah kita berhenti sini. InsyaAllah kesambung kemudian pada minggu akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.